Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, dijemput yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fuad bin Tumin, Imam Masjid Jami' Kampung Tengah, Masjid Kusayam, untuk membacakan doa. Dipersilakan. النبي الكريم أصحاب ضرب الفاتحة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره عظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Segala puji bagi Allah Tuhan Pentadbir seluruh alam. Salawat dan salam pada junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang penuh barakat ini, kami zahirkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga atas segala anugerah-Mu kepada kami. Lantaran itu ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai hamba-Mu yang beriman, bertakwa, beramal, berilmu, berakhlak mulia, sejahtera di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, sempurna majlis Maulid Rasul yang kami adakan pada malam yang berbahagia ini. Kami mohon ampunan atas segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon restu dan rahmat-Mu. Semoga Engkau ya Allah memberi taufik dan hidayah kepada hati-hati kami. Engkau perkukuhkanlah perpaduan kami. Engkau perluaskanlah rezeki kami. Engkau berikanlah kekuatan serta semangat yang tinggi kepada kami. Dorongkanlah kami ke arah melaksanakan kebaikan dan amal soleh. Kami mohon panjangan usia dalam keimanan serta sehat walafiat dan berpanjangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati. Jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana mimma tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Fuad bin Tumin di atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya dijemput dan dipersilakan yang berbahagia Tuan Haji Nurdin bin Ja'far, Pengurusi Masjid Jami' Kampung Tengah, Masjid Kusayam, untuk menyampaikan ucapan anwar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia, Al-Mukarram Profesor Dr. Arif Saleh bin Osman, pensyarah undangan kita pada malam ini. Yang berbahagia Sahibul Fadilah Syekh Tuan Haji Sabaruddin bin Isnin, Qadi Daerah Keluar. Yang berbahagia, yang dihormati Tuan Madon bin Haji Rasidan, Pengurusi JPKK Merangkap Ketua Kampung,
yang berbahagia guru takmir yang berbahagia, yang tidak dilupakan juga penggerak-penggerak masjid dan surau daerah Keluang, dan saya juga tidak ketinggalan kepada ketua LWA Masjid Jami' Kampung Tengah Keluang, guru-guru, para muallim, tuan-tuan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita dan selama-lamanya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang untuk sama-sama berada di dalam majlis memperingati akan insan mulia yang kita tak jemu-jemu untuk mendengar, tak jemu-jemu untuk sama-sama menghayati insan mulia iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan, kita merasa berterima kasih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita ruang dan peluang, masa, dan Allah Subhanahu wa taala beri kita kesihatan sehingga kita dapat sama-sama meraikan majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Masjid Jami' Kampung Tengah ini. Dah berapa tahun tuan-tuan kita telah tidak diberi peluang untuk meraikan majlis begini kerana kita berada di dalam suasana PKP. Tapi alhamdulillah berkat tuan-tuan dengan doa kita, Allah SWT izinkan pada malam ini kita berada di dalam majlis yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh tauladan untuk diikut. Sebab itu insya-Allah majlis ceramah yang akan menceritakan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, insya-Allah sama-sama kita dapat menghayatinya dan kita dapat mengambil iktibar daripada. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, seringkas saja ucapan alwan saya pada malam ini. Pihak penganjur sambutan majlis, sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami' Kampung Tengah mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua hadirin yang telah bertungkus lumus berusaha untuk menjayakan majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Tidak dilupai juga kepada penyumbang-penyumbang budiman yang telah banyak menyumbang. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Semoga dengan infak tersebut menjadikan sebagai asbab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dapat dirasai dan dikurniakan kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Sebagai mengakhiri ucapan saya pada malam ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengamalkan dengan isi ceramah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Arif Salih bin Osman, penceramah undangan kita pada malam ini. So, tuan-tuan hadirin yang dihormati sekalian, maaf segala sebarang kekurangan, yang baik semuanya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang itu dari kelemahan dan kekurangan kami semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Testing, coba suara. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Nur Jafar, Pengurusi Masjid Jami' Kampung Tengah atas ucapan aduan. Testing, coba suara. 1, 2, testing. Majlis ditutup lagi dengan penyampaian anugerah. Dengan ini saya serahkan kepada Tuan Haji Muhammad Haksam bin Abdul Latif bagi menyempurnakan penyampaian anugerah tersebut. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis, Tuan Penceramah, tetamu-tetamu jemputan,
Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, izinkan saya untuk meneruskan majlis. Pihak ahli jawatankuasa Masjid Tertinggi Masjid Jami' Kampung Tengah Masjid Kusayang telah bermesyuarat dan bersetuju pada tahun ini untuk menganugerahkan anugerah tokoh Maulidul Rasul kategori lelaki dan perempuan serta anugerah khas Surau Cemerlang sempena Majlis Maulidul Rasul Masjid Jami' Kampung Tengah Masjid Kusayang kepada nama-nama yang saya akan sebutkan sebentar lagi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, anugerah tokoh Maulidul Rasul lelaki dan perempuan sempena Majlis Maulidul Rasul tahun ini merupakan tahun yang keempat, manakala anugerah Surau Cemerlang kategori surau rangkaian Masjid Jami' Kampung Tengah Masjid Kusayang adalah buat kali yang pertama. Untuk pengetahuan tuan-tuan, keputusan ahli jawatankuasa tertinggi adalah muktamad. Dibacakan biodata penerima anugerah khas kategori tokoh Maulidul Rasul pada tahun 1444 Hijrah untuk Masjid Jami' Kampung Tengah Masjid Kusayang kategori lelaki. Pada tanggal 10 Mac 1950 lahirlah seorang bayi comel di Kampung Tengah Dalam bagi pasangan Haji Wagio bin Merin dan juga Murud Faqiah binti Ibrahim yang telah ditentukan oleh Allah akan rezeki dan perjalanan hidupnya. Mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah pada tahun 1956, menyambung pendidikan di Sekolah Menengah Arabiah Keluang pada tahun 1968, memulakan kerjaya pada tahun 1971 sebagai seorang guru agama di Sekolah Agama Kampung Tengah sehingga 1977. Pada tahun 1978 bertugas pula di Sekolah Agama Se-Ibrahim, kemudian berpindah ke Sekolah Agama Bandar Keluang, kemudian ke Sekolah Agama Ladang Tereh Mel, kemudian berpindah lagi ke Sekolah Agama Kampung Tengah Renggam dan mengakhiri perkhidmatan sebagai guru besar di Sekolah Agama Keluang Barat. Hasil perkongsian hidup bersama Puan Hajah Muslimah binti Muhammad Jais, beliau dikurniakan 3 orang putera dan 2 orang puteri. Kesemua anak-anak beliau telah berjaya dan telah pun mendirikan rumah tangga dan dikurniakan seramai 16 orang cucu. Namun jodoh bersama Puan Hajah Muslimah tidak kekal lama apabila isterinya dijemput bertemu penciptanya pada tahun 2016. Pada tahun 2017 beliau menamatkan zaman dudanya dengan pasangan barunya iaitu Puan Intan binti Kasimun. Kerjaya sebagai bilal masjid dan kemudian dilantik menjadi imam Masjid Jami' Kampung Tengah Masjid Kusayang bermula pada tahun 1971 sehinggalah sekarang. Beliau juga merupakan pengurusi surau Istiqomah Kampung Tengah Dalam sehingga sekarang. Antara sumbangan beliau selain daripada menjadi bilal, imam dan juga pengurusi surau, beliau juga pernah menjadi seorang anggota rela Biro Korban sebagai tukang sembelih, Biro Pengurusan Jenazah sebagai imam solat jenazah dan memimpin bacaan talqin. Selain masih bertugas sebagai imam masjid, beliau juga merupakan seorang naib kadi untuk Bandar Keluang sehingga kini. Untuk itu kami bersetuju untuk menganugerahkan anugerah tokoh Maulidul Rasul tahun 1444 Hijrah bersamaan 2022 Masihi untuk Masjid Jami' Kampung Tengah Masjid Kusayang kategori lelaki kepada Tuan Haji Selamat bin Haji Wagio. Dibacakan pula biodata penerima anugerah khas tokoh Maulidul Rasul tahun 1444 Hijrah Masjid Kusayang kategori wanita. Dilahirkan pada 9 Januari 1948 di Kampung Tengah Keluang,
Johor Puan Hajah Warti binti Haji Jono, merupakan seorang isteri rumah tangga sepenuh masa, isteri kepada Haji Sohor bin Haji Joyo. Hasil perkongsian hidup bersama Haji Sohor, beliau dikurniakan 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Beliau kini hidup bahagia bersama 5 orang cucu, 3 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Haji Sohor bin Haji Joyo telah pun kembali menemui penciptanya pada 29 Ogos 2017. Suami Puan Hajah Warti bin iaitu Haji Sohor merupakan penyumbang tegar semasa hidupnya kepada pihak Masjid Jami' Kampung Tengah, Masjid Kusayang. Dan di antara sumbangan besar beliau ialah beliau dan keluarganya membayar bil elektrik Masjid Jami' Kampung Tengah, Masjid Kusayang sejak dari tahun 2011 lagi sehinggalah sekarang. Beliau juga adalah penyumbang beras utama setiap kali Mauladur Rasul diadakan sehinggalah sekarang. Dan beliau juga penyumbang beras utama untuk dibuat bubur lambung setiap kali bulan Ramadan menjelang. Setelah Haji Sohor meninggal dunia, Puan Hajah Warti meneruskan delegasi suaminya sebagai penyumbang utama dalam pembayaran bil elektrik dan sumbangan beras kepada pihak masjid seperti mana yang diamanahkan oleh suaminya sebelum meninggal dunia. Cerita pasal bil elektrik dan sumbangan beras menjadikan dia sinonim dengan nama Haji Sohor yang dulunya dan sekarang pada Puan Hajah Warti sebagai pemegang amanah untuk meneruskan amalan mulia suaminya tanpa mengurangkan satu sen pun. Puan Hajah Warti juga ada memaklumkan kepada pihak kami sekiranya beliau tiada nanti, anak dan cucu beliau akan meneruskan tradisi seperti mana yang dilakukan oleh beliau dan suaminya. Untuk itu kami bersetuju untuk menganugerahkan tokoh Mauladur Rasul pada tahun 1944 Hijrah bersamaan 2020 Masihi untuk Masjid Jami' Kampung Tengah, Masjid Kusayang kepada Puan Hajah Warti binti Haji Jono. Untuk merangkakan terima kasih kita kepada Allah Yarham Haji Sohor, marilah kita sama-samakan sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dibacakan biodata penerima anugerah khas Surau Cemerlang sempena sambutan Maulid Rasul tahun 1440 Hijrah bersamaan 22 Masihi kategori Surau Naungan Masjid Jami' Kampung Tengah, Masjid Kusayang. Untuk pengetahuan tuan-tuan, surau-surau di bawah naungan Masjid Jami' Kampung Tengah, Masjid Kusayang adalah sebanyak 5 buah surau. Surau ini cemerlang dan terkenal dengan aktiviti pemanahnya. Mempunyai padang sasarnya sendiri di kawasan surau yang diberi nama Padang Sasar Al-Munir. Seringkali mengadakan pertandingan di peringkat mukim keluar dan juga sering menyertai pertandingan memanah di peringkat daerah dan juga negeri Johor. Paling membanggakan, surau ini pernah melahirkan seorang pemanah yang bertaraf antarabangsa, di mana salah seorang karyanya pernah menyertai pertandingan memanah antarabangsa, The Trade Archer Championship Kuala di Hungary pada bulan Ogos tahun ini. Seperti surau-surau lain, surau ini juga aktif menjalankan aktiviti kuliah kerohanian setiap bulan, mempunyai seramai 10 penceramah setiap bulan bagi memenuhi aktiviti surau dan berbagai aspek sama ada kuliah maghrib, subuh, bacaan berzanzi untuk kaum lelaki dan wanita dan sebagainya. Surau ini juga merupakan
menjalankan aktiviti lain seperti mengadakan program food bank, gerobok rezeki, khusus jenazah, lawatan sambil belajar, ziarah kasih, hari keluarga, dan tidak ketinggalan juga menjalankan aktiviti rutin yang lain di dalam kalender Islam. Mempunyai kemudahan asas dan aset yang boleh dibanggakan yang tiada di surau lain, iaitu surau ini mempunyai sebuah dewan terbuka yang besar, dilengkapi dengan CCTV, sewaan pencawang, dan juga mempunyai rangkaian internet Wi-Fi sendiri. Surau ini juga punya sistem penyimpanan data aktiviti, sama ada aktiviti dalaman atau aktiviti luaran yang baik, di mana mereka mendokumentasikan dengan lengkap setiap aktiviti yang mereka jalankan pada setiap bulan dan pada setiap tahun. Untuk itu, kami bersetuju untuk menganugerahkan anugerah khas Surau Cemerlang Sempena Wada Rasul bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan 2022 di bawah Masjid Jamek Kampung Tengah Masjid Kusayang kepada pengurusi dan ahli jawatan kuasa Surau Kampung Paya Keluang. Untuk menyempurnakan majlis penganugerahan, majlis menjemput dan mempersilakan Pak Nordin bin Jaafar, pengurusi Masjid Jamek Kampung Tengah Masjid Kusayang bersama-sama dengan Cik Madun bin Haji Rashidan, pengurusi JPKK Merangkap Ketua Kampung Kampung Tengah, untuk mengiringi yang berbahagia Encik Suhaizi bin Yassin, Pengulia Mukim Keluang sebagai wakil rasmi pegawai daerah Keluang, untuk menyempurnakan majlis. Dipersilakan Tuan. Penerima anugerah akan menerima sebuah plak, hamper, sijil penghargaan dan mock cek serta wang tunai sebanyak RM1,000. Tuan-tuan dan puan-puan, penerima anugerah tokoh Wada Rasul Masjid Jamek Kampung Tengah Masjid Kusayang tahun ini samaan kategori wanita dianugerahkan kepada Puan Hajah Wati binti Haji Jono. Dijemput Puan Hajah untuk tampil ke hadapan untuk menerima anugerah. Dipersilakan Puan. Majlis merakamkan jutaan terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, penerima anugerah tokoh Wada Rasul Masjid Jamek Kampung Tengah Masjid Kusayang bagi kategori lelaki dianugerahkan kepada Tuan Haji Selamat bin Haji Wagio. Dijemput
Tuan penerima anugerah untuk tampil menerima anugerah. Disilakan Tuan. Beliau juga akan menerima sebuah plak sijil penghargaan, sebuah mock check wang tunai sebanyak RM1,000 dan sebuah handphone. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Suhaimi Yahya bin Yassin, Penghulu Mukim Keluang, Wakil Rasmi Pegawai Daerah Keluang atas kesudian menyempurnakan penyampaian anugerah tokoh Masjid Jami' Kampung Tengah Masjid Gus Sayang sebentar tadi. Sekali lagi untuk menyempurnakan majlis penganugerahkan seterusnya, Majlis sekali lagi menjemput dalam persilakan Yang Berusaha Tuan Haji Nordin bin Jaafar, Pengurusi Masjid Jami' Kampung Tengah Masjid Gus Sayang, dan Cik Madun Pengurusi Rasidan, Pengurusi PKK Marakat Ketua Kampung Kampung Tengah, untuk mengiringi yang berbahagia Sahibul Fadilah Asyik Tuan Haji Sabaruddin bin Isnin, Kadi Daerah Keluang, untuk menyempurnakan majlis penyampaian cenderamata. Dipersilakan. Penerima anugerah akan menerima sebuah plak, hamper, sijil penghargaan dan mock check serta wang tunai sebanyak RM1,000. Tuan-tuan dan puan-puan, penerima anugerah khas Surau Cemerlang bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan 2022 misi kategori Surau Naungan Masjid Jami' Kampung Tengah Masjid Gus Sayang dianugerahkan kepada pegawai, pengurusi dan juga ahli tankuasa surau Kampung Bayu. Dijemput pengurusinya Tuan Haji Adun untuk menerima anugerah. Dipersilakan Tuan. Tahniah kepada pengurusi dan kuasa surau Kampung Paya di atas kejayaan menerima anugerah. Moganya dia akan menjadi motivasi kepada surau-surau yang lain seperti Surau An-Nur, Taman Indah Jaya 2, Surau Syuhada, Taman Indah Jaya 3, Surau Aurodah, Taman Matahari, dan Surau Istiqomah, Kampung Tengah Dalam. Majlis mereka mencatat terima kasih kepada yang berbahagia Sahibul Fadilah Asyik Tuan Haji Sabaruddin bin Isnin, Kadi Daerah Keluang, atas kesudian menyempurnakan penyampaian anugerah Surau Cemerlang sebentar tadi. Seterusnya, saya menyerahkan semula pembesar suara ini kepada pengacara majlis. Maafkan saya, doakan saya. Terima kasih. Kini tiba masa yang dinantikan,
selama Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Arif Saleh bin Osman, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor serta Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia yang dipersilakan yang berbahagia Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى بلسان موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengacara Majlis Yang Berusaha Salihul Fadilah Syekh Tuan Haji Sabaruddin bin Isnin, Tuan Qadri Daerah Keluang, Yang dihormati SP Tuan Ihsan Ayub, Wakil Rasmi OCP Keluang, Yang dihormati Tuan Haji Nordin bin Jaafar Rusli, Masjid Jami' Kampung Tengah Masjid Usayang, serta ahli-ahli jawatan kuasanya, Yang dihormati Encik Madun bin Haji Rashidan, pengurusi JPKK Kampung Tengah, merangkap Ketua Kampung. Yang dihormati Encik Suhaizi bin Yasin, penghulu Mukim Keluang, pejabat daerah Keluang, para alim ulama, para asatidzah, tuan-tuan haji, tuan-tuan, puan-puan hajiah, ketua-ketua kampung, pimpinan-pimpinan, dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf, berkumpul di dalam Masjid Kampung Tengah ini dalam majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u
jika kamu melalui taman syurga, maka singgah dan bersiar-siarlah di situ. Lalu para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman syurga itu wahai Rasulullah? Jadi sahabat-sahabat rasa pelik. Nabi pesan, kalau jumpa taman syurga, singgah dan bersia-sia. Sedangkan kita sedia maklum, nak jumpa syurga akhirat nanti. Ni tengah hidup lagi. Macam mana pula Nabi sebut jumpa taman syurga suruh singgah? Jadi sahabat tanya, apakah itu taman syurga wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, al-masajid, masjid-masjid. Kemudian sahabat bertanya lagi, ma huwa ar-rat'u? Apa maksud bersia-sia itu wahai Rasulullah? Ini Nabi kata, jika jumpa taman syurga, farta'u, bersia-sia. Jadi maksud sia-sia dalam masjid macam mana gaya pula? Maka Nabi SAW menjawab, iaitu kamu berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Manakala dalam hadis yang lain, riwayat Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, juga arahan galakkan yang sama. Jika kamu jumpa taman syurga, singgah, bersia-sia. Sama juga sahabat bertanya, apa maksud taman syurga? Tapi dalam riwayat Sayyidina Anas ibn Malik, Nabi menjawab, halaqud zikri, majlis zikir, majlis yang dalamnya ada mengingati Allah. Juga hadis direkodkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Riwayat Abdullah bin Abbas pula, galakkan yang sama, soalan yang sama. Jika kamu lalu taman syurga, singgah dan bersia-sia. Bila sahabat tanya, apakah maksud taman syurga itu? Dalam riwayat yang ketiga, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, majalisul ilm, majlis ilmu. Jadi ada 3 riwayat. Daripada riwayat Abu Hurairah, kedua Anas ibn Malik, ketiga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita berkumpul dalam semua taman-taman syurga. Pertama, masjid. Alhamdulillah kita dapat berkumpul niat beriktikaf di Masjid Kusayang ini. Istimewa sungguh nama masjid ni. Biasa masjid lain ada al-al-al. Ni tak ada al-al. Terus Masjid Kampung Tengah, Masjid Kusayang. Unik sungguh. Mula-mula saya baca pamphlet, dok ingat Masjid Kusayang tu tema Maulidur Rasul. Jadi apabila berapa kali pengusi dok sebut tu, baru faham itu nama masjidnya, Masjid Kusayang. Jadi mula-mula dok ingat, ini nak kena tune balik ceramah ni. Nak kena tema Masjid Kusayang. Bukan itu temanya. Selamatlah. Sebab ready tajuk lain, takut lari. Kedua, kita berada dalam halaqud zikri, majlis yang ada ingat Allah. Jadi tadi ada yang membaca berselawat dalam majlis-majlis, jadi kita ingat Allah. Jadi kita berada dalam taman syurga juga, ingat Allah, majlis zikir. Ketiga, sama juga dalam taman syurga juga, Riyadul Jannah, iaitu majalisul ilm, majlis ilmu. Ya tuan-tuan, malam ni kita kumpul 3 perkara ni. Duduk dalam masjid,
ada majlis ilmu dan ada halaqah zikir. Jadi alhamdulillah berada dalam raudhah, salah satu daripada taman syurga Allah. Taman syurga ni bila sebut raudhah, biasa kita duk tergambar raudhah di Masjid Nabawi. Jadi itu raudhah yang khusus di antara mimbar dengan makam Nabi. Dia punya warna kapet pun berbeza daripada warna kapet lain dalam Masjid Nabawi. Jadi orang kampung tengah pergi umrah, pergi haji, bila ziarah Madinah, jadi dia mindset dia letak, aku nak iktikaf, nak solat, nak berzikir dekat raudhah. Kat situ banyak fadilat. Bagus. Menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak beribadah di raudhah. Mudah-mudahan dengan semangat yang sama, ketika nak masuk Masjid Nabawi, jaga tak buka pintu lagi, 3:30 pagi terpacak dah orang kampung tengah duduk kat Masjid Nabawi. Tunggu, buka aja pintu, serbu daripada belakang tu masuk ke depan, corner sikit belah kiri, terus solat sunat tahiyatul masjid dekat raudhah. Mudah-mudahan semangat yang sama juga apabila belum buka pintu masjid kampung tengah, orang yang sama juga tunggu. Biar kadang-kadang sedih. Dekat sana berebut nak duduk raudhah, dekat kampung raudhahnya dibiar. Sedih lah kita. Sedih lah. Dekat kampung tengah ni pun ada raudhah juga. Inilah dia raudhah. Inilah dia taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid. Jadi kita menjadi insan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang istimewa, iaitu nak menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, nak menghidupkan masjid. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, jadi berkumpulnya kita di raudhah kampung Melayu kampung tengah Keluang ni, tu masjid ini tempat yang Nabi SAW nyatakan dalam banyak-banyak tempat dalam suatu kawasan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah masjid ni. Malam ni kita berada di tempat yang paling Allah sayang. Kau tanya anak-anak kita buat teka-teki, dekat kampung tengah ni mana tempat yang paling Allah sayang? Ni lah dia, masjid ni. Masjid. Ini tempat Allah paling sayang ni. Ini Nabi SAW sebut. Jadi kita berada malam ni di raudhah, di tempat yang paling Allah sayang, iaitu untuk kita menyambut hari kelahiran insan yang sangat istimewa. Yang Tuan Haji Nordin sebut tadi. Insan yang sangat istimewa dalam hidup kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini, dalam tempoh masa sekitar lebih kurang tak sampai sejam lah kot, dia lama-lama malam-malam ngantuk. Dia cerita banyak-banyak ni tak masuk, sikit-sikit je. InsyaAllah. Walaupun kalau lebih sejam, tuan-tuan seronok lah. Start motor, tak habis minyak, dah sampai rumah. Kalau saya balik rumah naik motor, tuan-tuan habis 2-3 kali isi minyak. Jadi sebab itu tak boleh lama-lama. Nanti saya lambat sampai. Jadi tuan-tuan jangan takut lah. Tak lajak lah insyaAllah. Baik, kita nak bincangkan sedikit macam mana untuk menimbulkan rasa di dalam diri kita betapa pentingnya Nabi SAW dalam hidup kita. Nak ambil sempena yang tuan pengurusi masjid tadi, nak kita rasakan individu yang kita sambut birthday-nya. Orang Jawa kata birthday, Arab sebut maulid, hari lahir. Birthday lah tu, hari lahir Nabi SAW.
bukan hari jadi. Jadi orang Melayu sebut hari jadi, Arab sebut maulid, hari walada, hari lahir. Orang putih sebut birthday, hari lahir. Orang Melayu sebut hari jadi, tak berapa kena. Sebab siapa tahu bila dia jadi? Tak ada siapa tahu. Hari lahir kita tahulah. Dalam surat beranak, tarikh lahir, bukan tarikh jadi. Tarikh jadi tanya mak. Mak pun kata, mana aku tahu? Tanya ayah, ayah lagi lah. Mana nak ingat? Jadi yang tepat hari lahir, maulid, birthday. Jadi hari lahir. Jadi hari kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Walaupun sekarang dah 3 Rabiul Akhir, dah melangkau bulan. Malam tadi saya dengar bersama ceramah Sohibul Samah Datuk Mufti dekat Mersing. Dia Datuk dah isytihar, kita dekat Johor jangan takut sambut maulid 4 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, plus lagi Rejab sebelum 27. Maknanya 5 bulan. Sebab apa? Sebab nak tunggu Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj baru tukar tema. Selagi tak masuk 27 Rejab, Johor, jadi Tok Qadi memang jalan aja dah. Tapi seronok lah. Orang buat majlis maulid. Kadang-kadang satu kampung 3-4 kali. Masjid, surau. Dah lah masjid satu, surau ada 5. Surau pula buat. Dah lepas surau, rumah orang pula. Semangat orang kita ni. Peringkat rumah pun, peringkat jalan, semua ada. Kalau dekat Felda, peringkat blok, semua buat. Bagus. Iaitu nak menghidupkan rasa kesedaran pentingnya insan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, jadi untuk menimbulkan rasa dekatnya Nabi SAW dengan kita, malam ni saya nak bawa penghayatan kepada ayat 128 surah At-Taubah. Orang Melayu popular dengan ayat laqad ja'akum. Ya, kalau sebut laqad ja'akum, oh ayat tu ustaz saya hafal. Tapi dia sebut surah apa, entah ustaz, lupa. Tapi kalau sebut ayat laqad ja'akum, ayalah tu. Itulah ayat 128, ayat kedua terakhir dalam surah Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul daripada diri kamu, sangat berat bebanan yang dia menanggung atas kesusahan yang kamu tanggung, sangat mengharapkan agar kamu beriman dan memperoleh kebaikan daripada Allah. Dengan orang beriman, dia berbelas ihsan dan sangat menyayangi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Rasul iaitu Nabi Muhammad SAW yang Allah utus, laqad ja'akum, telah datang kepada kamu seorang Rasul. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Min anfusikum. Walaupun para ulama tafsir menjelaskan pelbagai bentuk tafsiran. Min anfusikum ay min jinsikum, iaitu daripada jenis kamu. Rasul iaitu manusia seperti kamu. Ada juga yang mentafsirkan ayat ini Allah tujukan kepada orang Arab. Min qaumikum, seorang Rasul daripada kaum kamu. Tapi apabila kita merujuk kepada lafaz itu, dia bersifat umum. Min anfusikum, daripada diri kamu. Nak memberikan suatu isyarat betapa dekatnya Nabi SAW dengan diri kita. Dekatnya Nabi dengan kita. Apa cirinya? Sehingga Allah SWT nyatakan telah datang kepada kamu seorang Rasul daripada diri kamu sendiri.
Yang pertama, sifat Rasul ini azizun alaihi ma'anitum. Dia merasa berat menanggung kesulitan, kesusahan yang kamu tanggung. Nabi punya sayang kepada umat. Jika umat diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan kesulitan di dalam kehidupan, Nabi SAW azizun alaihi. Nabi merasa berat menanggung. Sedihnya Nabi SAW. Nak tunjuk dekatnya Nabi dengan kita. Kita susah macam mana, Nabi lagi merasai kesusahan itu. Harisun alaikum. Yang kedua, Rasul itu yang Allah utus daripada diri kamu, dia sangat mengharapkan kebaikan untuk kamu. Sangat mengharapkan agar kamu beriman, agar kamu diberikan kebaikan oleh Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Ketiga, Nabi itu bersifat rauf dan bersifat rahim kepada orang yang beriman. Berbelas kasihan, menyayangi kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, ayat ni popular dalam masyarakat Melayu kita. Sebab tu saya sebut tadi, ayat laqad ja'akum. Saya ingat dulu kecil-kecil tuan-tuan, arwah mbah, tahulah tu, bukan Bugis. Kalau dah panggil mbah, dia Jawa. Keturunan Jawa, cuma orang reti ngomong Jawa sikit-sikit lah. Mbah aja rip. Masa tu kecil ni, engkau lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, engkau baca ayat ni. Kau baca 7 kali, dia kata. Jadi pun ajar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kau hafal tak? Baca lagi, dia kata. Baca. Kau hafal, kau baca. Lepas subuh 7 kali, lepas maghrib kau baca 7 kali. Buat benda mbah. Kau baca je. Ikut Tok Guru Mbah, dia kata, siapa baca amalan ni banyak kelebihan Allah bagi. InsyaAllah rezeki kau tak putus nanti. Dan biasa orang yang amal ni nak mati besok ada tanda. Dia boleh rasa. Ada tanda yang dia boleh tahu dah saat kematian dah dekat. Kecil dah orang mbah ajar, ya amal aja lah. Tak tahu apa masa tu. Alhamdulillah, bila Allah bagi nikmat sedikit, bolehlah nak rujuk-rujuk kitab. Rupanya amalan orang Melayu ni, laqad ja'akum ni, bukan kaleng-kaleng rupanya. Ni anak muda punya ayat. Bukan kaleng-kaleng, bukan calang-calang punya amalan. Ini amalan Tok Wali. Tok Wali tu namanya Abu Bakar Asyibli. Siapa Abu Bakar Asyibli? Ulama kurun ketiga Hijrah, anak murid kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Siapa Syekh Junaid Al-Baghdadi? Macam biasa dengar je. Tu dalam enakmen Warta Kerajaan Negeri Johor, enakmen pentadbiran enakmen pentadbiran Islam Negeri Johor, kan dah sebut. Maksud Islam di negeri Johor iaitu mengikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya aliran Asy'ariyah Maturidiyah, fiqh mengikut mazhab Syafi'i, dan menerima 3 mazhab yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Tasawuf mengikut aliran Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, serta tarikat Muktabar. Itu tersebut dalam Warta Kerajaan Negeri Johor. Jadi sebut Syekh Junaid Baghdadi tu. Siapa Syekh Junaid Baghdadi ni? Syekh Junaid Baghdadi ni bukan hanya sekadar dipuji oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah aliran Asy'ariyah Maturidiyah, hatta dalam kitab
fatwa Ibn Taymiyah pun puji Syekh Junaid Baghdadi. Maknanya biasa orang rujuk Ibn Taymiyah ni anti tasawuf. Orang Wahabi anti tasawuf. Tapi dia tak baca habis kitab Ibn Taymiyah, rujuk dalam Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, cari nama Junaid Al-Baghdadi, ada disebut di situ. Dan Ibn Taymiyah puji Sayyidut Ta'ifah, yang dihormati, Sayyid penghulu, Ta'ifah dia merujuk kepada istilah tariqat. Semua tariqat yang ada yang muktabar seluruh dunia bertaut sanad kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu memang confirm. Kalau tak bertaut sanad, itu tak dianggap muktabar. Memang semua kita kajilah. Syariat tarikat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jilani, sanad sampai kepada Syekh Junaid Baghdadi. Syazuliyah, Ahmadiyah, semua sekali bertaut. Dan anak murid, nak cerita anak murid dia, di bawah anak murid dia, namanya Abu Bakar Ash-Shibli. Dalam kitab yang dikarang oleh Imam Syamsuddin As-Sakhawi, kitab Al-Qawlul Badi' fi Salah 'alal Habib Asy-Syafi', diceritakan amalan laqad ja'akum ni. Sebab nak ambil sumber ilmu tu. Dalam kitab Al-Qawlul Badi' karangan As-Sakhawi menjelaskan pada suatu ketika ada 3 orang Abu Bakar. Tiga-tiga ni ulama hebat. 3 orang Abu Bakar. Pertama Abu Bakar bin Muhammad bin Omar, kedua Abu Bakar ibn Mujahid, ketiga Abu Bakar Ash-Shibli. Ni tiga-tiga ulama hidup sezaman di Baghdad. Satu ketika Abu Bakar bin Muhammad ibn Omar bersama-sama dengan Abu Bakar bin Mujahid duduk di sebuah masjid. Di tengah iktikaf dalam masjid, tiba-tiba Abu Bakar Shibli masuk. Ya, bila Abu Bakar Shibli masuk, Abu Bakar bin Mujahid bangun, dia pergi pergi jumpa dengan Abu Bakar Ash-Shibli. Dia salam, cium tangan, peluk, cium dahi. Ni, antara dua mata. Dia cium dahi. Dia dah buat macam tu, dia pun balik semula berjumpa dengan kawan dia, Abu Bakar bin Muhammad ibn Omar. Ya, Abu Bakar bin Muhammad bin Omar bertanya, "Wahai Abu Bakar ibn Mujahid, apa yang kau buat tadi? Yang kau pergi jumpa Abu Bakar Shibli, kau pergi cium salam, cium tangan dia, peluk, kau cium pula dahi dia. Ini bukan kaleng-kaleng juga ni. Bukan calang-calang punya orang ni. Ulama Abu Bakar Mujahid, ulama, cium pula dahi Abu Bakar Shibli." Waktu itu Syekh Abu Bakar Shibli ni, orang awam gelar dia orang gila. Ramai wali-wali Allah orang gelar gila. Sebab orang awam tak faham macam mana kefahaman para wali Allah. Jadi Syekh Abu Bakar bin Muhammad bin Umar, orang ramai kan kata Abu Bakar Shibli ni gila. Tapi kau aku pelik pula, sampai boleh cium dahi dia. Macam gaya Tok Wali pula. Maka Abu Bakar bin Mujahid pun menceritakan, aku pernah bermimpi pada suatu malam. Waktu itu aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan pada ketika itu, ini mimpi ulama tuan-tuan. Dalam kitab Al-Qawlul Badi' ada disebut oleh Imam As-Sakhawi. Bukan mimpi kita belum tentu lagi. Macam yang viral dekat dalam media sosial kan. Ada seorang perempuan tu duk kata pergi Masjid Nabawi jumpa Nabi. Dia buat Facebook live, entah siapa ke nama. 2 hari lepas saya ada dengar taklimat daripada Colonel Dr. Zulkarnain, orang Segamat. Dia ni bos perisikan tentera. Jadi dia pun cerita dah ajaran-ajaran sesat ni pun semua. Jadi dia cerita bahawa ni ada kes dekat Madinah, seorang perempuan Melayu. Dia buat live Facebook, dia kata tadi dia baru berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Seorang Arab yang sangat handsome. Jadi apabila saya berjumpa dengan dia, saya bagi salam, dia jawab salam. Saya pun tanya, siapa engkau? Dia kata, ana Muhammad, Rasulullah. Dia ada cakap Arab sikit-sikit. Kalau nama Rasulullah takkan cakap Arab sikit-sikit. Ada follower tu. Itu yang pelik tu orang Malaysia ni. Ada follower. Bagus orang perempuan ni. Tok Wali ni. Pening orang gitu.
Ini mimpi Abu Bakar bin Mujahid, mimpi ulama sungguh. Abu Bakar Mujahid kata, dalam mimpi tu aku melihat apabila Abu Bakar Ash-Shibli dia bersalaman dengan Nabi, dia cium tangan Nabi SAW, Nabi cium dahi Abu Bakar Ash-Shibli. Jadi satu perkara yang luar biasa dalam mimpi tu. Maka Abu Bakar bin Mujahid pun bertanya kepada Rasulullah SAW dalam mimpi tu. Fakultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, ataf'al hadha bisyibli? Wahai Rasulullah, kenapa engkau buat seperti itu kepada Shibli? Faqal, lalu Rasulullah pun bersabda. Ini mimpi tuan-tuan, bukan jadi hujah, hanya mimpi ulama. Jangan pula kita kata, ini hadis baru ke? Bukan hadis. Jangan kita salah faham. Mimpi ulama dia hanya menceritakan untuk ambil iktibar sahaja, bukan jadi sumber hukum. Mimpi jumpa Nabi tak jadi sumber hukum. Jadi hanya nak menceritakan. Baik, kata Nabi SAW, hadza yaqra' ba'da salatihi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim wa yatba'uha bis salah alayya. Kata Nabi, orang ini, iaitu dimaksudkan Ash-Shibli tadi, Abu Bakar Ash-Shibli, lepas dia semayang, dia baca tu laqad ja'akum, ayat 128 dan ayat 129 surah At-Taubah, dua ayat terakhir surah Taubah. Dan lepas tu kata Nabi SAW, dia berselawat kepada aku. Dalam suatu riwayat yang lain kata Nabi SAW, dia berselawat, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi dalam mimpi Abu Bakar Mujahid. Jadi bila Abu Bakar Mujahid sedar, keesokan hari dia pergi cari Abu Bakar Ash-Shibli. Dia pun tanya, apa amalan yang kau buat setiap kali lepas sembahyang? Dia nak test, betul tak apa yang dimimpi malam tadi? Jumpa Nabi tu. Lalu Abu Bakar Ash-Shibli pun ceritakan, lepas sembahyang, lepas dia berzikir, lepas dia berdoa, maka amalan dia akan baca. Betul lah, laqad ja'akum sampai habis, dan kemudian dia berselawat kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, sebab itu kita ni, amalan orang tua-tua jangan mudah-mudah untuk kita menafikan. Itu moral of the story. Orang sekarang, bila amalan orang tua-tua, ada hadis tak? Tak ada hadis, Nabi tak buat, bid'ah. Nanti dulu. Nanti dulu. Orang tua-tua kita memang dia tak hafal sumber. Sebab orang dulu-dulu dia beramal je. Dia semangat beramal. Macam nenek moyang kita dulu, atuk-atuk, beramal aja. Malam Jumaat baca Yasin, tahlil, lepas sembahyang berzikir, lepas tu talqin, beramal je, rajin beramal. Bila tanya sumber, tak tahu. Dah, tok guru aku kata gini, aku amal aje lah. Orang dulu banyak beramal, orang sekarang cakap banyak, amal sikit. Kaji, cari dalil, amalnya relax, tak ada. Duk kaji tu. Orang dulu hebat tuan-tuan, dia beramal dia. Lepas tu amalan-amalan ini yang diwarisi dalam masyarakat kita, jika ditelusuri, dikaji, semuanya ada sanad. Bukan kaleng-kaleng tuan-tuan. Bukan kaleng-kaleng je. Itu baru cerita laqad ja'akum tu. Itu amalan wali Allah, anak murid Syekh Junaid Baghdadi, Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Macam mana boleh sampai ke alam Melayu? Abu Bakar Ash-Shibli duduk kat Baghdad, ulama kurun ketiga Hijrah, meninggal tahun 200 lebih. Kita dah 1400 tahun Hijrah. Macam mana boleh sampai? Sebab ulama-ulama kita dulu belajar dekat Mekah Madinah. Mekah Madinah adalah gedung ilmu. Maka sebab itu kita lihat amalan-amalan di alam Melayu kita, zikir lepas sembahyang, mana sumber? Yang puak Wahabi duk kata, ini zikir lepas sembahyang, zikir ramai-ramai, start daripada astagfirullah.
Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca ayat kursi. Ini semua Nabi tak buat, dia kata. Bid'ah. Jangan buat. Dan lepas sembahyang nak buat apa? Assalamualaikum, Assalamualaikum, bangun main WhatsApp. Hancur masyarakat. Sebab apa? Bid'ah Nabi tak buat. Bang, nanti dulu bang. Dah kaji ke belum? Kalau belum kaji, Jawa kata KIV. Keep in view. Man Cina kata. Slow. Jangan hukum dulu. Kaji dulu. Kaji. Kalau tak kaji lagi, diam. Saya tak tahu. Kan selamat tak tahu. Jangan hukum terus. Tak ada dalil. Bid'ah. Kaji. Mana sumber? Nak cerita sumber. Amalan wirid lepas mayang, baca Yasin tahlil malam Jumaat, bacaan berzanji, Maulid Nabi, tahlil untuk orang meninggal dunia. Kita boleh rujuk kepada manuskrip yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, ulama kerajaan Aceh Darussalam, meninggal dunia pada tahun 1693. Ulama Aceh kurun ke-17 Masihi. Beliau belajar di Masjid Nabawi. Tok guru beliau namanya Syekh Ahmad Kushashi. Dia ada buku As-Simtul Majid. Universiti Kebangsaan Malaysia dah keluarkan buku tu, As-Simtul Majid. Dan dalam kitab As-Simtul Majid tu Syekh Ahmad Kushashi jelaskan sanad ilmu dia sampai kepada Rasulullah SAW. Di dalam kitab Syekh Abdul Rauf Singkil tu ditulis, tuan-tuan, inilah amalan di Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar dekat Madinah tahun berapa? Tahun 1600. Bila Muhammad bin Saud rampah kuasa, 1700 lebih. Maknanya apa? Amalan di alam Melayu diwarisi daripada Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram sebelum fitnah Wahabi berlaku. Itu kajian yang kita buat. Sebab manuskripnya ada, tulisan tangan Syekh Abdul Rauf Singkil, dan manuskrip ni masih belum dicetak, masih dalam bentuk tulisan tangan. Memang disebut itu amalan Madinatul Rasul. Wirid lepas solat yang kita buat tu ada tulis kat itu, susunan. Cuma ada mungkin berbeza antara Syekh Ahmad Kushashi dengan murid beliau Syekh Ibrahim Qurani. Dua orang ulama besar ni, Syekh Ahmad Kushashi, Syekh Ibrahim Qurani. Kalau kita kaji sanad ilmu ulama-ulama alam Melayu, mereka akan bertaut kat situ. Syekh Daud Fatani belajar dengan anak murid kepada Syekh Ibrahim Qurani, Syekh Ahmad Kushashi. Jadi ulama-ulama kita yang hebat-hebat di alam Melayu itu. Sebab itu kita pergi ke alam Melayu, bukan setakat Malaysia, pergi Indonesia, kita pergi ke selatan Thailand, kita pergi ke Filipina. Bila amalan tu lebih kurang sama, kan? Lepas sembahyang wirid, lepas tu malam Jumaat baca Yasin tahlil. Bila meninggal dunia buat amalan tahlilannya, buat kenduri arwahnya, lebih kurang sama. Sebab apa? Itulah dia pertautan ilmu. Cuma di Arab dah hancur. Bila Muhammad bin Saud ambil kuasa, berpakat Muhammad ibn Abdul Wahab, dua orang Muhammad ini, maka tahun 1700 lebih mereka buat perubahan besar-besaran di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Amalan-amalan sufi diperangi habis-habisan. Tapi di alam Melayu kita masih mengekalkan. Ini kelebihan alam Melayu. Tapi sebab apabila ilmu itu tidak dikaji, akhirnya amalan-amalan orang tua-tua ni mula diserang. Mula dah kata bid'ah lah, gitulah, gini, pening kepala je ke masjid.
Imam pula bila zikir lepas mayang, datang pula orang komplain, mam ni Nabi tak buat mam, bid'ah mam, buat masuk neraka mam. Pula pening kepala imam, pening kepala aku Ustaz, oh aku berzikir masuk neraka, kok gitu? Oh, pening kepala imam. Ini sebab itu kita negeri Johor fatwa menjelaskan pemikiran selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah Maturidiyah tidak dibenarkan untuk menjaga keharmonian. Kita tak kata yang mengatakan bid'ah tu kafir, tak. Kita akui di situ ada khilaf. Ada ulama yang memang keras dalam menerima kefahaman hadis. Tapi kita di alam Melayu memang itulah yang kita warisi. Dalam mazhab Syafi'inya, dari sudut akidahnya aliran Asy'ariyah, dan kita menerima juga Maturidiyah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, balik semula kepada cerita kita. Jadi itulah qad ja'akum. Mana siapa yang pernah beramal, yakinlah itu amalan wali Allah. Nama dia Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Dia bila nak beramal silakan. Cuma biasa masyarakat kita dia beramal laqad ja'akum je. Tapi kita upkan, tambah lagi. Seperti Syekh Abu Bakar Shibli, lepas laqad ja'akum selawat kepada Nabi SAW. Tak dapat nak buat tiap-tiap waktu solat. Jika mampu, buatlah lepas tiap-tiap waktu solat. Tok guru saya pesan dekat saya, jika engkau mampu, buat tiap-tiap lepas solat 7 kali laqad ja'akum tu, lepas tu 7 kali selawat jika mampu. Kalau tak mampu, sibuk sangat, tak sempat, paling kurang 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas maghrib. Ni mana sumber hadisnya pula? Dalam Sahih Bukhari Nabi sebut, siapa yang membaca Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali pagi, 7 kali petang, kafahu, amalan itu mencukupkan segala keperluannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ada hadis. Jadi sebab itu ulama zikir tu dalam ayat 129 surah Taubah. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi ulama dia gabungkan, dia daripada start daripada laqad ja'akum sampai akhir dia baca 7 kali. Termasuklah apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi penjelasan umum, kafahu, amalan itu mencukupkan dia. Sebab itu saya ingat balik Abi Lembah cakap, kau amal, insya-Allah rezeki kau tak putus. Mana sumber Lembah tersebut? Ni hadis Nabi sebut. Nampak? Orang-orang dulu dia tak sebut hadis tu sebab dia dah ambil kefahaman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila mencukupkan, rezekinya cukup. Dia apabila nak mati tu dapatlah peringatan-peringatan. Itu kecukupan yang Allah SWT kurniakan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Jadi dalam ayat tersebut, jadi kita bukan setakat nak beramal. Nak beramal, terpulang. Tak nak beramal pun tak apa. Tak ada wajib pun, terpulang. Cuma kita kata ini amalan wali Allah bernama Syekh Abu Bakar Shibli. Nak beramal boleh, tak nak beramal pun tak apa. Nak baca ayat lain pun boleh. Tak kisah, terbuka. Bukan kita nak paksa. Tak boleh kita kata ini wajib. Tak boleh, selagi tak ada nas. Dia terpulang nak amalkan. Cuma apabila beramal, maka kita faham apa istimewanya ayat ni. Di dalam ayat tersebut Allah SWT nyatakan dekatnya Nabi SAW dengan kita. Dekatnya Nabi dengan kita. Dan Nabi sangat sayang kepada umat. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma menyatakan, pada suatu hari Nabi membaca 2 ayat Quran yang merujuk kepada doa 2 orang Nabi. Pertama doa Nabi Ibrahim, kedua doa Nabi Isa. Jadi bila Nabi SAW baca doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 36, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhanku,
telah sesat ramai dalam kalangan manusia. Maka sesiapa yang mengikut aku, maka dia dalam kalangan umatku. Dan sesiapa yang mendustakan aku, menolak ajakanku, sesungguhnya engkau maha pengampun ya Allah, maha penyayang ya Allah. Nabi Ibrahim minta ampun untuk umat dia. Kemudian Nabi baca pula doa Nabi Isa dalam surah Al-Ma'idah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, sekiranya engkau mengazab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka itu hamba-Mu ya Allah. Dan sekiranya engkau mengampunkan bagi mereka ya Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi Isa pun minta doa, berdoa kepada Allah agar Allah ampunkanlah kekhilafan yang berlaku dalam kalangan umatnya setelah ketiadaan Nabi Isa. Ayat ni datang selepas Allah jelaskan kepada Nabi Isa, wahai Isa, adakah engkau suruh umatmu menyembah engkau? Nabi Isa kata, aku tak. Jadi ayat ni ditutup dengan itu. Nabi Isa kata, ya Allah, kalau engkau azab mereka, mereka ni hamba-Mu ya Allah. Tapi kalau engkau ampunkan mereka, engkaulah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Lalu bila Nabi Muhammad SAW baca doa ini, kata Abdullah bin Abdul As, Nabi pun menangis. Nabi pun mengangkatkan tangan, tadahkan tangan, berdoa kepada Allah, Allahumma ummati, ummati. Sambil Nabi menangis. Nabi nangis. Sungguh-sungguh Nabi nangis. Ya Allah, bagaimana umatku, ampunkanlah umatku ya Allah, ampunkanlah umatku ya Allah. Lalu dalam hadis ini dijelaskan, Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, fas'alhu, idhab ila Muhammad fas'alhu ma yubkika. Wahai Jibril, kau pergi jumpa Muhammad, tanya dia, kenapa engkau menangis? Sedangkan Allah maha mengetahui, Allah tahu apa hajat Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa Allah suruh malaikat turun tanya, jumpa Nabi tanya, supaya umat faham. Biar dia cerita, tak ada cerita macam mana kita nak faham? Itulah ceritanya. Allah zahirkan kehendak dia. Dia tahu doa Nabi, hajat Nabi, cuma dijadikan supaya kita dapat faham. Allah suruh malaikat Jibril jumpa Nabi Muhammad, tanya. Jadi bila malaikat Jibril jumpa Nabi Muhammad, tanya, Nabi pun sampaikan hajat. Nak mohon kepada Allah agar semua umatnya diampunkan oleh Allah. Minta kepada Allah agar semua umatnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat Jibril pun jumpa balik, berjumpa dengan Allah, menyampaikan. Allah tahu dah, tapi ini jalan ceritanya. Malaikat Jibril pun sampaikan kepada Allah hajat Nabi Muhammad SAW. Lalu dalam hadis ini Allah berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uka. Wahai Jibril, kau jumpa Muhammad, beritahu kepada dia, sesungguhnya kami akan meredai, akan memenuhi segala hajatmu tentang umatmu wahai Muhammad, dan kami tidak akan menyakiti hatimu. Maknanya Allah makbulkan doa Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, Nabi sayang dekat kita, tuan-tuan. Nabi dah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya diampunkan oleh Allah. Nabi SAW minta daripada Allah agar umatnya masuk dalam syurga Allah. Maka sebab itu Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk syurga. Siapa umat Nabi Muhammad SAW? Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah? Itu ya. Join club. Macam mana nak join club umat Nabi Muhammad? Mengucap 2 kalimah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap ni aja jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk syurga. Tapi baca hadis biar habis. Ada lagi Nabi sambung, illa man aba, melainkan orang yang tak nak masuk. Jadi siapa yang mengucap dua kalimah syahadah jadi umat Nabi Muhammad SAW, dah ada dah anak kunci syurga. Tiket nak masuk syurga dah ada dah dekat tangan, dah ada. Cuma Nabi kata kecuali orang yang tak nak masuk. Maksudnya Nabi dah jamin dah semua masuk syurga. Tiket dah ada, cuma tak nak masuk je. Ibarat dulu zaman bola, kita Johor hebat. Bola menang cuti, menang cuti. 2 minggu lepas saya ceramah dekat Serkam, Melaka. Malam main bola tu lah. Doa, ya Allah mudah-mudahan menanglah JDT. Sebab besok dapat cuti, aku boleh tidur dekat Melaka. Alhamdulillah, Allah berkehendak, Allah bagi menang. Dah menang tu, tengok Facebook YB Menteri Besar, tak isytihar lagi. Sudah. Dah habis ceramah tu pukul 10.30. Makan kambing pula malam ni. Ni kalau tak cuti besok ni kerja. Nak kena balik driving daripada Melaka nak balik JB 2 jam. Ya Allah, dah menang ni ya Allah, tapi tak isytihar cuti lagi ya Allah. Tengah-tengah makan sembang-sembang AJK masjid. Masjid pula dah lah kambing segar, sembelih, makan lepas ceramah, air lemak. 10.30 pun nak makan kambing. Kita pun nak makan tak makan kan, makan kan ngantuk pula. Tak isytihar cuti. Kalau cuti memang stay situ dah dapat homestay lah. Tengah-tengah makan, masuk cuti. Alhamdulillah. Tiket nak masuk, stadium dah bagi. Nak masuk tak masuk je. Itu baru stadium. Ini tiket syurga, dah dapat lah. Ada yang tak nak masuk. Itu yang sahabat rasa pelik. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tak nak masuk syurga itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, dia masuk syurga. Maksudnya dia pilih untuk masuk syurga. Tapi yang bermaksiat kepada aku, yang mengingkari perintah aku, wa man asani faqad aba, orang tu yang tak nak masuk. Jadi bukan Allah tak bagi peluang masuk, dah bagi dah, confirm dah. Sedap hadis riwayat Abdullah bin Umar, Amr bin As, dalam doa Nabi, Allahumma ummati ummati, Nabi dah minta dan Allah dah makbulkan. Memang umat Nabi Muhammad SAW dapat special request daripada Nabi. Nabi dah minta special untuk umat. Cuma di tangan kita. Itu tangan kita. Siapa nak, siapa tak nak je. Jadi Nabi bagi penjelasan. Makna siapa yang taat Nabi, siapa yang hidupkan sunnah Nabi SAW, apa yang Nabi suruh dia buat, apa yang Allah perintah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepada kamu, ambil, laksana. Dan apa yang Nabi larang, fantahu, berhenti. Jadi kita tengok, ini Nabi suruh buat, ini Nabi larang, tinggal. Maknanya kita pilih nak masuk syurga. Jadi Nabi SAW sayang dekat umat. Macam mana Nabi boleh sayang kepada umat? Kan pepatah sebut, tak kenal maka tak cinta. Jadi Nabi kenal kita ke tak? Nabi kenal. Nabi kenal kita. Macam mana Nabi boleh kenal kita? Pernah sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah nanti di padang mahsyar dikumpulkan semua manusia? Dikumpul semua manusia. Di sahabat tanya, wahai Rasulullah, kan daripada zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpul depan Allah. Wahai Rasulullah,
Macam mana Tuan boleh kenal kami, wahai Rasulullah, waktu itu? Jadi sahabat rungsing, takut Nabi tak perasan. Ya, lautan manusia, macam mana Nabi nak kenal? Apa jawab Nabi SAW? Aku kenal umatku daripada cahaya wuduk yang sempurna. Jadi bila kita ambil wuduk dengan sempurna, Nabi nampak cahaya tu. Ambil wuduk, nampak cahaya. Sujud, nampak cahaya. Baca Quran, jadi cahaya. Bersedekah, jadi cahaya. Melangkah kaki ke masjid, sebab tu doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nak pergi ke masjid, minta cahaya. Ya Allah, jadikanlah hati aku cahaya, di wajah aku cahaya, di kanan aku, di depan aku cahaya, belakang cahaya, kanan kiri cahaya. Waj'alni nura, jadikan aku ni cahaya. Jadi pergi melangkah kaki ke masjid, cahaya. Duduk iktikaf dalam masjid, cahaya. Cahaya itulah Nabi kenal umat. Jadi kita kena banyakkan cahaya. Jadi jangan mentol padam. Pernah satu kisah berlaku masa saya belajar Jordan. Sekali dengan Abang Musa, kawan satu perjuangan Abang Musa Omar, senior. Dia belajar sekali Ustaz Musa. Dulu cerita di Universiti Jordan ada seorang pakar tafsir. Dia ni buta. Syekh Fadal Hassan Abbas. Syekh Fadal, Dr. Fadal Hassan. Dia buta, pakar tafsir. Jadi apabila dia duduk, dia masuk dalam bilik kuliah, ada kumpulan budak Malaysia ni datang lambat. Masa tu musim sejuk. Musim sejuk ni, jadi waktu subuh awal. Jadi biasa lepas subuh terlena. Sebab subuh awal, jadi datang kuliah pagi tu kadang-kadang terlambat. Jadi apabila sekumpulan pelajar dia masuk, apabila masuk je, Syekh Fadal Hassan Abbas ni duk kata, siapa yang belum sembahyang subuh, keluar sembahyang dulu. Budak-budak panik. Sudah. Dia tak kata siapa, dia kata siapa yang belum sembahyang subuh, keluar sembahyang dulu, jangan masuk kuliah aku. Jadi lepas tu adalah pelajar tanya, Syekh, macam mana kau tahu? Syekh Fadal Hassan Abbas kata, bukankah Nabi SAW nyatakan, orang yang ambil wuduk dengan sempurna, wajahnya bercahaya. Orang yang sujud, wajahnya bercahaya. Tadi masa sekumpulan orang tu masuk, aku nampak semua bercahaya, satu je mentol terbakar. Maknanya dia tak sembahyang subuh lagi tu. Itu karamah lah yang Allah beri pada dia. Walaupun buta, tapi dia boleh nampak imbasan cahaya. Itu nak tunjuk, itu di dunia Allah tunjuk. Di akhirat, itulah Nabi sebut, Nabi kenal umat. Jadi bila kita solat, kita ambil wuduk dengan sempurna, itulah cara kita nak Nabi kenal kita di padang mahsyar. Maka sebab itu ambil wuduk biar sempurna. Jangan wuduk touch and go. Dah settle. Ulur gitu je, ulur. Macam touch and go. Kan? Nak pergi tol, tunjuk jalan, tunjuk jalan. Jadi dia ambil wuduk pun gitu. Sorong, tarik. Sorong, tarik. Tak gosok pun. Jadi ada tempat-tempat tak kena. Tak sempurna lah wuduk. Tak sempurna wuduk, tak dapat cahaya. Solatnya pun touch and go juga. Assalamualaikum. Tomak ninah tak ada. Sujud, rokok spring, sujud spring. Rokok turun pum melantun. Tak ada tomak ninah. Tak sah solat, tak jadi cahaya. Jadi kita beribadat biar sempurna, biar Nabi SAW kenal kita. Baik. Jadi sebab itu Nabi sayang umat, sebab Nabi kenal. Jadi persoalannya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita kenal Nabi SAW ataupun tidak? Ini persoalan. Jangan tanya, Ustaz, Nabi kenal saya tak? Tak payah tanya. Sebab memang Nabi kenal. Sebab Nabi cinta kepada umat. Tak kenal, maka tak cinta. Ini Nabi kenal. Masalah sekarang, kita ni kenal Nabi tak? Macam mana nak kenal Nabi? Kenalah menuntut ilmu.
Kita nak tahu apa sifat Nabi, siapa itu Nabi, apa sifat wajib bagi Nabi. Jadi bila kita belajar dari sudut usuluddinnya, 4 sifat wajib bagi Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kemudian sifat mustahil bagi Nabi pun 4. Kemudian sifat harus bagi Nabi. Kemudian kita belajar lagi sifat rupa paras Nabi. Malam ni memang tak sempat dah tuan-tuan, kalau cerita tak balik kita sampai ke subuh. Sebab tu kena hadir kuliah di masjid. Ustaz cerita sirah Nabi, ustaz buka kitab Syama'il Muhammadiyah, nak kenal rupa paras Nabi, akhlak Nabi. Sebab kita nak kenal Nabi SAW. Dan antara cara nak kenal Nabi, kita baca buku maulid. Maulid Dibai pun cerita nak kenal Nabi, Maulid Berzanji pun cerita nak kenal Nabi. Dalam dunia ni, setakat yang dijumpai oleh ulama, lebih daripada 170 buku maulid yang telah dikarang dalam sejarah. Itu yang belum kaji manuskrip lain. Maknanya yang dah terbit tu punya banyak. Pilih je nak yang mana. Yang penting kita belajar nak kenal Nabi SAW. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, Nabi bukan sekadar sayang kepada umat. Nabi rindu kepada umat. Hadis diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi SAW bersabda, "Wadittu anni laqitu ikhwani." Aku mengharapkan, aku bercita-cita, aku rindu sungguh. Itu maksud wadittu. Aku nak sungguh jumpa dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, "Awalaisa nahnu ikhwanak?" Bukankah kami ini saudara kamu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Antum ashabi, walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni." Kamu semua sahabat-sahabat aku. Saudara aku ni iaitu mereka yang beriman dengan aku dan dia tak bertemu dengan aku. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Siapa dia saudara Nabi? Kita lah tuan-tuan. Kita yang duduk kat kampung tengah Keluang, yang mengucap 2 kalimah syahadah, beriman dengan Nabi Muhammad SAW, kitalah saudara-saudara Nabi. Dan kitalah yang dirindui oleh Nabi SAW. Nabi rindu dekat kita tuan-tuan. Nabi nak sangat jumpa dengan kita. Wadittu anni laqitu ikhwani. Aku harap sungguh, aku rindu sungguh, aku nak jumpa sungguh dengan saudara-saudaraku. Jauh ke dekat Nabi dengan kita? Dekatnya Nabi SAW dengan kita tuan-tuan. Jadi Nabi rindu dengan umat. Tak payah tanya, "Ustaz, Nabi rindu kat saya." Tak payah tanya sebab Nabi dah sebut dah. Yang kena tanya, aku ni rindu Nabi ke tidak? Itu yang kita yang kena tanya. Dan macam mana cara kita rindu kepada Nabi SAW? Banyak kan sebut nama dia. Itu tanda orang rindu. Orang kalau angau, dia macam cerita Laila dengan Majnun. Cerita Arab, Laila, Majnun. Orang putih, Romeo, Juliet. Orang Melayu, apa Abang Musa? Orang Melayu. Apa cerita Ibn Amdi? Lupa pula dah. Setiap bangsa ada cerita tentang Laila Majnun ni. Iaitu lelaki yang cinta sungguh kepada seorang perempuan, angau sungguh, sampai dia duk kata macam si Majnun lah kalau yang bahasa Arab, "Aku melihat di alam ini semuanya Laila. Aku tengok bulan Laila, aku tengok matahari Laila, aku tengok pokok Laila." Itu orang angau. Sebab apa? Dia cinta sangat. Maknanya bila tengok dia teringat kawek dia Laila. Jadi kita bila rindu Nabi, sayang Nabi, sebut nama Nabi, selawat. Sebab itu Keluang sebut, "Jom selawat." Iklan sikit.
Pejabat qadi buat. Jom selawat semarak cinta Rasul daerah Keluang. Banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan, siapa orang yang paling istimewa di sisi Nabi SAW di padang mahsyar? Orang yang Nabi kata orang yang paling banyak sebut nama aku. Orang yang paling dekat dengan Nabi, Nabi kata orang yang paling banyak sebut nama aku. Kita tuan-tuan, kalau nak banding sahabat, surrender dah kita. Sahabat Nabi SAW, tengok Sayyidina Bilal. Apabila Nabi SAW meninggal dunia, ya, Sayyidina Bilal tak terkeluar ni nak azan di Masjid Nabawi tu. Tak boleh. Apabila nak sebut Allahu Akbar, dia ingat Nabi, menangis. Punya rindu sentiasa sebut nama Nabi SAW. Ni kalau kita dengan sahabat memang surrender, kalah gitu. Dia macam mana kita nak jadi orang yang paling dekat dengan Nabi SAW? Dekat ini adalah satu perkara yang luar fizikal, bukan dekat fizikal. Dekat dalam bentuk ingat. Ingat Nabi SAW. Jadi orang yang paling banyak sebut nama Nabi, apabila sebut nama Nabi, dia ingat Nabi, itu yang Nabi sebut, orang itulah yang paling dekat denganku. Jadi kita tak payah jealous lah dengan orang lain. Yang penting kita je selawat, selawat. Tak lafaz di lidah, dalam hati selawat kepada Nabi SAW. Paling pendek ambil selawat Jibril pun cukup dah. Sallallahu ala Muhammad. 4 perkataan dia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pendek. Kalau 1000 kali sekejap, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nak dapat 1000 kali selawat. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa berselawat kepada aku sekali, Allah akan berselawat kepada orang itu dengan satu selawat itu 10 kali selawat. Subhanallah. Kita sebut nama Nabi sekali, Allah sebut nama kita 10 kali. Jadi kita rindu Nabi, automatik kita dapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut nama Nabi, Allah sebut nama kita. Sebab Nabi kata, apa maksud siapa berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada orang yang berselawat. Ulama kata maksud selawat itu pujian. Kita puji Nabi, Allah berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pelbagai jenis selawat. Nak panjang, selawat tafrijiyah. Itu lagi panjang. Tapi nak banyak, ambil selawat yang pendek-pendek. Macam-macam bersih selawat. Kita puji Nabi SAW sekali, Allah puji kita 10 kali. Ini amalan luar biasa. Luar biasa. Masa depan kita tak banyak, tuan-tuan. Tapi amalan, biar amalan yang power. Kita buat amal sikit tapi dapat hasil banyak. Jadi Nabi rindu kita, kita kena rindu Nabi SAW. Yang terakhir, tuan-tuan. Terakhir dah ni, dekat 10.30. Ketiga, Nabi berbangga dengan umat. Tadi pertama, Nabi sayang umat dia. Kedua, Nabi rindu umat. Ketiga, Nabi berbangga dengan umat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Maqil ibn Yasar radhiyallahu anhu, datang seorang pemuda jumpa Nabi SAW. Lalu dia pun berkata, inni asabtu imra'atan zata hasabin wa jamalin wa innaha la talidu atazawwajaha. Pemuda ni kata, wahai Rasulullah, aku ni dah minat dengan seorang perempuan. Rasulullah, aku minat awek ni, ya Allah. Rasulullah, comel, zata hasabin, baik keturunan, wa jamalin, comel. Tapi orang beritahu dia ni tak boleh beranak. Boleh tak aku kahwin dengan dia? Nabi kata, cari orang lain lah. Datang kali kedua, Rasulullah, aku berkenan dengan awek ni, baik keturunan, comel dia, cuma tak boleh nak beranak je Rasulullah. Boleh tak aku kahwin? Rasulullah cari lah orang lain. Datang kali ketiga,
Tanya lagi Nabi, boleh tak nak kahwin? Lalu Nabi SAW bersabda, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam. Kahwinilah kamu wanita yang bersifat al-wadud. Al-wadud ni bukan Aminah Wadud. Yang Profesor Usul Fiqh UIA jadi imam sembahyang Jumaat dekat UK tu, bukan Aminah Wadud yang tu. Kecala-cala, bukan kaleng-kaleng tu. Profesor Usul Fiqh UIA dekat London, dia jadi imam. Allah Akbar. Perempuan jadi imam sembahyang Jumaat, makmumnya lelaki. Hancur haru biru dunia. Ini liberalism. Itu bukan yang tu. Itu nama dia Aminah Wadud. Wadud juga. Ini wadud yang Nabi sebut, iaitu pengasih, penyayang. Banyak orang kita kata romantik lah. Nabi kata tazawwajul wadud, cari awek yang romantik. Anak-anak lah. Nabi pesan ni. Kedua, al-walud, boleh beranak ramai. Kenapa? Nabi kata fa inni mukathirum bikumul umam, sesungguhnya aku berbangga dengan ramainya umat. Jadi Nabi bangga ramai follower. Sekarang orang gila follower, buat Instagram cari follower, buat TikTok cari follower, pengikut. Jadi Nabi Muhammad SAW berbangga dengan ramainya umat. Maka sebab itu ayuh kaum bapa, ramaikan umat. Berani cakap. Saya tarik handbrake dah. Orang kata kilang tutup. Ustaz, kilang dah tutup, buka kilang baru Ustaz. Ada brand. Bukan takut bini, bini menakutkan. Orang kata kan. Jadi yang muda-muda lah, muda-muda. Yang pakcik-pakcik pun tak kurang hebat juga. Boleh lagi. Nak ambil sunnah Nabi, nak hidup sunnah lain susah. Nak bangkit malam tahajud susah. Beranak ramai yang senang. Sunnah Nabi tu, Nabi bangga. Sebab tu ustaz-ustaz anak ramai. Tanya Tok Qadi. Ustaz-ustaz anak ramai, tanya ustaz. Kalau ustaz anak sikit, ini ustaz tak ikut sunnah. Tanya Abang Musa, berapa anak? Anak 10. Anak pula mewarisi genetik mak ayah pun 10. 10 kali 10, 100. 10 anak, 100 cucu. Cucu pun warisi genetik atuk. 10 juga. Berganda. Nabi bangga kan. Nabi bangga umat yang ramai. Tapi beranak ramai, biar didik sungguh-sungguh. Beranak ramai, jadi doktor tak bertauliah, cocok sendiri-sendiri, mak ganja tak jadi cerita. Nabi sedih pula, alah takkan rumah aku jadi doktor, tak pergi masuk mengaji, tapi ambil picagari cocok diri sendiri. Nak cocok orang tak boleh. Ambil vaksin cocok sendiri, mak ganja cocok. Cocok. Yang itu tak jadilah. Maknanya lahirkan umat yang ramai, biar ramai berselawat kepada Nabi SAW. Maka sebab itu bila kita sambut Maulidur Rasul, kita buat perarakan. Ini antara tujuan. Baru ni tadi Tuan Qadri cerita peringkat Keluang, kat Masjid Keluang, baru ni sambut Maulidur Rasul lebih daripada 8,000 9,000 orang. 100 kontijen berarak dekat bandar Keluang. Ini nak menzahirkan kebanggaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi bangga. Itu tujuannya. Memang sahabat tak buat, tapi kita buat ni nak menzahirkan syiar, supaya makin ramai lagi orang rasa seronok sambil berarak, sambil berselawat. Tapi berarak biar berselawat Ni berarak update dalam Facebook je, selawatnya tidak. Tak aci. Sambil berarak, sambil berselawat. Jadi kita sebarkan selawat. Jadi bergema bandar Keluang dengan selawat kepada Nabi SAW. Ini syiar. Dan Nabi berbangga. Nabi bangga. Di padang mahsyar besok ramainya umat. Nabi kata fa inni mukathirum bikumul umam. Maka sebab itu soalan yang sama. Soalan dia,
Nabi dah bangga dengan kita. Soalnya kita ni bangga tak dengan Nabi SAW? Itu persoalan dia. Sama soalan tadi, Nabi sayang kita. Soalannya kita sayang Nabi ke tidak? Nabi rindu kita, kita rindu ke Nabi ke tidak? Nabi berbangga dengan kita berbangga tak dengan Nabi? Apa tanda kita berbangga dengan Nabi SAW? Kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Musim pilihan raya ni, kena masuk sikit. Calon-calon pilihan raya nak jadi YB, banggalah dengan Nabi SAW. Menang pilihan raya, jadi ahli parlimen, jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Hidupkan syiar Islam, hidupkan sunnah Nabi SAW, kepimpinan Rasulullah SAW. Oh, Jawa kata jempol, ini YB hebat. Kita berbangga dengan Nabi SAW. Ya, bila tengok, ini pemimpin yang beragama Islam, dia laksana kepimpinan cara Rasulullah SAW. Seorang yang adil, berbelas ihsan. Tuan-tuan, kita jadi pemimpin di mana-mana juga peringkat. Di rumah jadi bapa, jadi suami. Di kampung jadi ketua kampung. Di mukim jadi tok pengulu. Di DUN jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Di parlimen jadi ahli parlimen. Di mana-mana level kepimpinan. Ingat, Nabi dah berdoa untuk pemimpin. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, satu hari Nabi berada di rumah aku. Nabi berdoa, ya Allah, sesiapa yang diberikan kuasa mengurus umatku, lalu dia berbelas kasihan kepada umatku, maka berbelas ihsanlah kepada dia, ya Allah. Ini Nabi doa kepada pemimpin. Siapa yang dapat kuasa kepimpinan, dia memimpin dengan belas ihsan, jaga kebajikan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi dah doa, ya Allah, kasihanilah dia dunia akhirat. Ini dah jamin dah Nabi doa. Tapi doa tak habis lagi. Itu baru satu bahagian. Nabi juga doa, ya Allah, sesiapa yang diberi kuasa mengurus umatku, lalu dia menyusahkan umatku, ya Allah, susahkanlah dia. Ini doa Nabi lah. Jadi sebab itu, bila kita berbangga dengan Nabi SAW, kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Nabi seorang pemimpin yang cukup baik. Minta apa, Nabi akan layan. Nabi tak ada, Nabi pinjam, bagi. Nabi pula bayar hutang. Nabi akan penuhi hajat umat dia. Jadi kita doakan pemimpin-pemimpin kita berbangga dengan sunnah Nabi SAW. Tak kira siapa menang, demokrasi, boleh bertanding siapa saja. Cuma kita doakan biar yang menang dia berkhidmat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Menghidupkan syiar Islam supaya Nabi Muhammad berbangga. Oh, umat aku jadi pemimpin, dia hidupkan sunnah aku. Nabi bangga. Dan inilah peluang untuk kita dekat dengan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan puan-puan, begitulah di mana saja kita berada. Ibu-ibu dekat rumah hidupkan sunnah Nabi, tanda kita bangga dengan Nabi. Anak-anak pelajar hidupkan sunnah Nabi SAW, tanda kita berbangga dengan Nabi. Jadi Nabi berbangga dengan kita, kita kena berbangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, sekadar itulah bicara yang sempat saya kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang baik datang daripada Allah SWT. Segala kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri dengan izin Allah SWT. Jadi saya doakan mudah-mudahan kita dapat menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Kita cinta Nabi, kita rindu Nabi, kita berbangga dengan Nabi SAW, dan kita doakan mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Kampung Tengah pada malam ini menunjukkan tanda kita cinta Nabi, sayang Nabi, agungkan Nabi. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW
kekasih kita di dalam syurga kelak insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alayya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.